Salam sejahtera, bersama saya Edriandri dalam berita terkini edisi Selasa 22 hari bulan 6 2021 yang dipetik daripada berita Wacana Malaysia Now. Mantan Ketua Hakim ingatkan Agung ikut nasihat Peguam Negara. Dalam Instagram Istana Negara, bekas Ketua Hakim Negara Abdul Hamid Muhammad mengingatkan Yang di-Pertuan Agong bahawa sebarang tindakan yang bertentangan dengan nasihat Peguam Negara boleh menyebabkan berdepan dengan cabaran undang-undang yang menyebabkan keputusan boleh dibatalkan di mahkamah, sambil menambah beliau perlu mengikut nasihat kerajaan walaupun ia adalah satu perkara yang tidak popular dan dikritik oleh ahli politik. Jika Yang di-Pertuan Agong membelakangkan nasihat Peguam Negara dan sekiranya berlaku cabaran terhadap suatu keputusan atau tindakan Yang di-Pertuan Agong di mahkamah, Peguam Negara sukar untuk mengambil tanggungjawab pembelaan, katanya sambil memetik artikel 145-2 Perlembagaan Persekutuan. Pandangan beliau itu terkandung dalam sebuah kenyataan bersama pensyarah kanan undang-undang yang juga penyandang kursi Institut Raja-Raja Melayu Syar Mahayu Abdul Aziz bagi memberikan respon kepada gesaan terbaru daripada Raja-Raja Melayu selain beberapa cadangan ahli politik yang menggesa Putrajaya bersidang semula dan menamatkan perintah darurat dilaksanakan ketika ini. Kami berpendapat orang-orang lain yang memberi nasihat kepada Yang di-Pertuan Agong sekiranya ada sukar untuk dijamin locus standi bagi mencelah atau membela dalam suatu prosiding di mahkamah. Mereka turut memberi amaran mengenai sebilangan pihak yang tidak berpuas hati dengan tindakan kerajaan cuba melibatkan istana bagi melakukan apa yang mereka mahu walaupun jelas di luar bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu perlu waspada supaya institusi beraja tidak termasuk perangkap mereka. Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu yang bijaksana perlu sentiasa waspada bahawa Baginda adalah raja berperlembagaan di mana amanah yang Baginda galas adalah diperuntukkan oleh perlembagaan. Baginda semua juga tertakluk kepada kedaulatan undang-undang dan perlu patuh kepada peruntukan-peruntukan perlembagaan. Mereka berkata kerajaan bertanggungjawab sepenuhnya bagi setiap keputusan yang diambil oleh Agong berdasarkan nasihat Peguam Negara, Perdana Menteri dan Kabinet walaupun ia mungkin tidak disukai parti-parti politik daripada kedua-dua pihak, NGO dan orang ramai. Remedi mereka adalah di peti undi. Mereka boleh mengkritik kerajaan dan parti pemerintah sekuat-kuatnya tetapi bukan mengkritik Yang di-Pertuan Agong kerana bertindak atas nasihat Perdana Menteri atau Kabinet atau Peguam Negara. Itulah sistem raja berperlembagaan dan demokrasi parlimen yang diamalkan. Hamid bersara daripada jawatan Ketua Hakim Negara pada 2008 selepas 50 tahun berkhidmat dalam bidang kehakiman negara. Antara kes yang beliau ketuai adalah kes rayuan Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi sabitan kes liwat di mana Hamid yang mengetuai Mahkamah Persekutuan ketika itu membebaskan beliau pada 2004. Selain turut bertanggungjawab dalam kes Saman Bank yang menyaksikan Agong diarahkan membayar sebanyak 3.2 juta ringgit. Dalam kenyataan yang sama, Hamid berkata, Agong perlu menerima nasihat Perdana Menteri, Kabinet dan Peguam Negara dalam urusan rasmi walaupun mungkin nasihat itu tidak disenangi oleh Baginda. Tetapi selagi ia bukan mengenai perkara yang Baginda mempunyai budi bicara, Baginda kenalah menerimanya dengan mengambil kira peranan Baginda untuk mendapatkan maklumat secukupnya sebagaimana dibenarkan dalam perkara 40-1 Perlembagaan katanya. Dalam kenyataan itu juga Hamid dan Syarmayu turut menolak cadangan Dr. Muhammad yang mahu kerajaan menubuhkan Majlis Khas Operasi Negara yang melapor operasinya kepada Agong. Selain gesaan ahli Parlimen Gua Musang Tengku Razalik yang mengesah Raja-Raja Melayu melantik Perdana Menteri baru, Magiran Inion hadir merujuk kepada Majlis Gerakan Negara yang ditubuh pada 1969 susulan rusuhan kaum yang berlaku dalam negara. Hamid mengingatkan Magiran yang ditubuhkan itu adalah ketika negara tidak memiliki kerajaan selepas pilihan raya pada tahun itu, ekoran kekacauan. Fenomena ini tidak sama sekali dengan apa yang berlaku sekarang, tambahnya lagi. Kenyataan mantan KHM negara dan beberapa pengamal serta pakar undang-undanglah kena pada masanya memandangkan ada pihak terutama golongan politik pembangkang lebih berliur mengadakan PRU daripada mengusahakan kebajikan dan keselamatan rakyat di negara ini. Mereka ini sesungguhnya pentingkan diri, nama dan kedudukan dan tidak boleh diharap mentabir urus negara. Ibarat harapkan pagar, pagar pula makan padi. Sekian berita dari Minda Rakyat Media disunting oleh DJ Vince.
Salam Sabah Maju Jaya, jumpa lagi.